harta yang banyak kepada Abu Zar. Nak uji sekali, betul tak betul Tok Guru ni. Sebab kuliah dia menyebabkan dia menangis, tersentuh hati, menginsafkan dia. Lalulah pengawal istana tadi yang ditugaskan tadi bawa harta yang banyak beri kepada Abu Zar. Lalu Abu Zar pun ambil harta tadi. Dia pun balik. Muawiyah tanya bagaimana keadaan dia? Bagaimana keadaan tu Abu Zar? Lalu mengatakan bahawa Abu Zar ini menerima harta. Lalu dia rasa pelik. Cakap bak akhirat berapi-api, tapi beri dunia bak hantar kau. Cakap bak akhirat berapi-api, kena sop-sop. Dia memang mikir. Mari fikir. Tak apalah. Abu Zar malam tu dia tak tidur malam. Mungkin dia KPT ke mana? Nak pergi Brunei, nak pergi Singapura, nak pergi Jakarta. Pergi Brunei, Singapura, Jakarta, nak pergi dekat melancong dan sebagainya. Jadi malam tu Abu Zar tak tidur malam. Tak tidur malam tu bukan kerana dok fikir tu. Dok tidur malam kerana bawa duit tadi pergi ke rumah fakir miskin seorang. Habiskan harta semuanya sekali. Leaking 1 sen pun tak ada. Muawiyah dok sangka ni Abu Zar ni ahli dunia. Cakap je akhirat, ahli dunia. Disangka macam tu. Lalulah Abu Zar panggil pengawal dia. Panggil mula, beritahu kepada Muawiyah, panggil pegawai dia, beritahu kepada Abu Zar, duit yang bagi semalam untuk dia, bukan untuk dia. Minta balik. Sebab Muawiyah ni nak tengok dia. Minta balik. Beritahu pada dia, boleh jadi poskod salah. Poskod salah, alamat salah. Nak beri orang lain, beri ke orang lain. Jadi bukan untuk kamu, nak ambil semula beri orang lain. Lalulah pegawai tadi pergi. Pegawai tadi pergi rumah Abu Zar. Bila pergi rumah Abu Zar, lalulah bila pergi rumah Abu Zar, lalulah menapa ni? Pergi rumah Abu Zar, lalu minta kata Abu Zar habis licin, semua sekali licin. Licin semua sekali. Jadi mengatakan bahawa semalam dia tak tidur malam bagi habis kepada fakir miskin. Fakir miskin. Kalau Muawiyah nak beritahu kepada Muawiyah bahawa saya akan menggantikan semua harta kamu. Dan saya akan minta balik dengan orang-orang yang saya sudah bagi tadi. Lalu sekali lagi Abu Zar pergi cari. Dan pegawai ni balik beritahu kepada Muawiyah. Menangis Muawiyah kali lagi. Tengok keadaan Abu Zar ni, menangis dia. Memang betul dia ahli akhirat. Abu Zar pergi rumah fakir miskin. Dia tanya, ada yang sudah belanja, ada yang tidak belanja. Maka yang dia minta balik, dia kata apa? Ini bukan hak saya. Saya nak minta balik dan saya akan bayar balik pada awak. Jadi dia pula terpaksa berhutang. Dia akan bayar balik kepada fakir miskin. Dia akan ganti balik duit dia yang hilang tadi. Jadi dia fakir miskin yang ambil. Awak belanja tak belanja, hantar balik. Kemudian duit ini yang dia dapat sebahagian, dia pergi tahu kepada Muawiyah. Dia pergi beritahu kepada Muawiyah, dia kata duit ni sempat saya ambil balik, dan saya akan ganti kepada Muawiyah pula duit ni. Jadi banyak dia kena ganti tadi. Muawiyah dengar keadaan dia, menangis pula Muawiyah. Menangis. Memang dia ni ahli akhirat. Lalu diberi harta. Maka kepada Muawiyah pun beri balik kepada orang fakir miskin yang tidak cukup tadi. Yang diambil balik. Ini kehidupan golongan sahabat-sahabat, golongan orang yang dididik jiwanya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai macam tu sekali? Dapat duit banyak sampai habis. Kerana hati dia sudah melihat dunia itu kotor. Dunia itu racun bagi dia. Memang racun. Racun. Kadang-kadang orang yang soleh, orang yang baik, tiba-tiba berubah perangai dia. Disebabkan kerana apa? Disebabkan kerana mendapat harta yang banyak. Itu dunia. Akhir sekali meninggalkan dakwah, meninggalkan mengajak manusia pada jalan Allah, hidup kehidupan telah berubah. Akhir sekali binasa dia. Binasa kerana tertipu daya dengan kehidupan dunia. Maka kita minta jauh daripada perkara demikian. Maka engkau ketahui dengan yang demikian itu bahawasanya inilah perbezaan. Inilah perbezaannya kerana menempati pelihatnya tiada tabiat. Tiada tabiat, dan inilah asal
yang mufid yang berfaedah, dan kalam yang nyata yang benar, dan mengaku dengan dia orang yang berakal dan insaf. Dia kata dan insaf, inilah dia perbezaan orang ahli dunia dengan orang ahli akhirat. Orang ahli dunia dia tidak kenal akhirat. Akhirat itu tersembunyi, dihijabkan oleh Allah Ta'ala, tersembunyi di hadapan mata. Semakin banyak harta, semakin terpedaya. Dunia ni banyak. Selain daripada harta, kalau lelaki, wanita, ini dunia juga. Selain daripada tu, hiburan. Hiburan pun dunia juga. Orang yang dah tertipu dengan hiburan, maka hidup dia walaupun dah tua dah, hiburan sampai ke mati. Mana akhiratnya? Akhirat dia tersembunyi. Tersembunyi, sudah tidak nampak dah. Sebab tu kita tengok ahli dunia, kalau sampai ke dia dah tertutup dah dengan akhirat, dia mati menjadi ahli dunia, sampai ke dunia mati. Wal iyadzu billahi min zalik. Maka demikianlah, sama ada tertipu dunia ni banyak, tipu daya dia, sama ada harta benda, ataupun pangkat, ataupun anak-anak pun dunia yang boleh melalaikan kita. Kalau kita kerana anak-anak alasan, kerana anak lah kita tidak boleh belajar. Ini jawapan yang kita nak jawab daripada Allah. Adakah Allah Ta'ala terima? Sedangkan disebut dalam Al-Quran, fala tulhikum amwalukum wa auladukum. Jangan kamu terpedaya anak kamu dan isteri kamu. Apa ni? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak, tak beri manfaat dekat hari akhirat. Terpedaya dengan anak-anak, terpedaya dengan harta, terpedaya dengan pangkat. Kerana sabit pangkat tambah belajar agama. Tambah belajar agama. Ataupun dia pangkat besar, tengok ustaz ni pangkat rendah, tambah belajar agama. Kerana pangkat, kawan dengan orang-orang yang kaya-kaya, tambah kawan dengan orang-orang ahli agama. Kerana pangkat, maka ini terpedaya dengan pangkat dia. Terpedaya dengan pangkat. Maka tidak dapat tidak, kita jangan jadi ahli dunia, jadilah ahli akhirat. Kerana hari ini Imam Ghazali dah kata, dunia ni macam mana? Dunia ini adalah satu buah seumpama kek yang telah diletak racun. Maka tinggallah dunia. Kalau nak ambil juga dunia, sebab kita sudah dapat dunia, sama ada kek itu diletak racun, atau kek tadi diletak dengan kotoran, seperti air liu dan sebagainya. Maka tinggalkanlah dunia. Jangan utama sangat dunia. Jangan utama dunia. Jangan kita tidak ada masa untuk akhirat, maka binasalah kita. Maka dia kata perbezaannya kerana menepati pelihatnya tiada tabiat. Orang yang melihat dunia tu, orang yang melihat dunia, bila dia kenal dunia, dia tidaklah tabiat dia kepada dunia. Kalau dia melihat dunia, tabiat dia kepada dunia. Kalau dia melihat akhirat, tabiat dia kepada akhirat. Tengok pada pelihat dia, maka pelihat dia mengikut tabiat. Kalau dia lihat dunia, tabiat dia kepada dunia. Kadang kita tidak ada masa untuk akhirat, rugi. Mengair daripada pagi sampai malam, daripada pagi habis masa saja-saja. Nak bangun malam tak boleh, tapi malam musim Piala Dunia boleh bangun malam belaka. Malam musim bertahajud, musim Piala Dunia, bangun malam belaka. Bersukan, bersukan maghrib duduk lagi tengah-tengah jalan ni, main bola dan sebagainya. Ini ahli dunia, terpedaya kita. Maka alhamdulillah Imam Ghazali tunjuk dah pada kita, dunia ini ibarat macam tu, jadilah ahli akhirat. Maka yang ahli akhirat ini, kalau dia ada harta, sebahagiannya dia infak kepada akhirat. Bukan bermakna kena jadi miskin, tidak. Kena hak kaya teruskan kaya, tetapi gunakan jalan akhirat. Yang apa ni, yang Allah Ta'ala beri kepada apa-apa dia, jalankan kepada akhirat. Dan dia kata inilah asal yang mufid, inilah asal dia yang memberi faedah dan kalam yang nyata. Kenapa? Tu perbandingan, perbezaan tadi. Inilah kata-kata yang memberi manfaat kepada kita dan nyata yang benar, dan mengaku dengan dia orang yang berakal. Orang yang berakal faham ini memang benar. Kehidupan yang sebenar adalah akhirat, dan lalu merasa insaf. Aku ini terlalu mengejar dunia, aku kena kembali kepada akhirat. Dia kena kembali kepada akhirat, kerana akhiratlah yang menyelamatkan kita. Akhiratlah yang kejar, akhiratlah yang menguntungkan kita. Menguntungkan kita. Maka lalulah dia insaf, dia pun sedar. Wallahu waliyyut taufiq. Allah Ta'ala lah yang memberi taufik kepada kita, wal hidayah, dan memberi hidayah kepada kita, bifadlihi, dengan kurniaan Allah, dengan kelebihan Allah.
Maka dengan kelebihan Allah lah Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah. Kita memohon kepada Allah biar Allah Ta'ala beri taufik kepada kita, hidayah kepada kita. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk belajar, untuk datang belajar, mendengar kata-kata yang telah ditulis oleh Al-Imam Ghazali yang menunjuk kita jalan untuk sampai kepada akhirat. Maka jalan ini ditunjuk. Kita tak sapa lagi ni. Nak pergi ke Kuala Lumpur tak sapa lagi. Hanya beritahu je. Beritahu je nak pergi jalan, jangan kona ke sini, straight lagu. Masuk jalan ni straight. Masuk jalan ni straight, baru sapa tu. Tak sapa lagi destinasi. Tapi selagi mana jalan ini ditunjuk, kita ikut. Jangan kona-kona tak lain. Bila kita kona ke lain, tak sapa kita pada Allah. Maka jalan yang ditunjuk oleh Imam Ghazali ni, kalau kita berjalan satu sapa ke akhir, maka Imam Ghazali kata suruh mu taubat dulu. Kita kena taubat. Masing-masing kena menangis malam-malam, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya, menangis. Lalu dah jalan. Sampai pada jalan tu pula, maka Imam Ghazali tunjuk jalan lain pula. Lalu jalan lain pula. InsyaAllah akan sampai kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ketahui olehmu bahawasanya zuhud pada fudulnya yang lebih, yakni yang lebih daripada barang yang tiada berkendak kepadanya, pada mendirikan keadaan kamu. Mendirikan keadaan kamu, maka maksud kamu itu bagi berdiri adalah kamu itu adalah berdiri ada kamu dan kuatmu hingga dapat ibadat bagi Allah Ta'ala. Tiada maksud makan dan minum dan bersedap-sedap. Maka dia kata kita zuhud benda yang lebih. Mana benda yang lebih kita tak tahu dalam kepala. Kita dah cukup dah. Ada kenderaan cukup dah, Alhamdulillah. Ada rumah cukup dah. Ada rumah cukup dah, ada anak Alhamdulillah cukup belaka dah. Hak lebih-lebih, nak fikir lebih-lebih jangan dah. Jangan lagi fikir hak lebih-lebih, saya kata. Barang yang tiada kendak kepadanya, tak ada kendak kepadanya kepada akhirat. Benda yang tidak ada kendak kepada akhirat, jangan fikir hak lebih-lebih dah. Sebab tu kita dah belajar bab zuhud. Zuhud ni apa? Hak ada dah, hak tidak ada, tak ada fikir kita nak hak benda tidak ada. Hak ada dah, jangan fikir tambah. Fikir nak beri pada jalan Allah Ta'ala. Ini orang yang zuhud. Maka dia kata orang yang zuhud yang lebih-lebih, dia tiada kendak yang lebih lagi. Pada mendirikan keadaan dia, keadaan kamu. Benda hak ada dah ni tak ada fikir lagi. Hak lebih-lebih, maka maksud kamu itu, maka berdiri adalah kamu dan kuatmu. Kuatmu hingga dapat ibadat. Jadi kamu tetapkan hati kamu ini betul-betul nak tumpu kepada ibadat kepada Allah. Ada pun yang lebih-lebih kamu fikir. Jadi fikir hak lebih-lebih jadilah. Fikir dah. Tu. Kita dah ada rumah, dah apa-apa. Kenapa gitu fikir-fikir? Tak, haji tak pergi. Hari haji. Jangan dah fikir, kena buka kedai banyak lagi. Kalau buat cawangan sini. Cawangan kedai lah. Cawangan kedai ni. Cawangan syarikat ni. Syarikat ni banyak-banyak. Saya fikir dah hak lain-lain. Fikir ke akhirat dah. Fikir ke akhirat banyak-banyak. Maka dia kata, sehingga kuat, hingga dapat ibadat bagi Allah Ta'ala. Maka tiada maksud makan dan minum dan bersedap-sedapan. Tak ada dah fikir nak makan banyak-banyak, nak minum banyak-banyak, nak sedap-sedap banyak-banyak. Tak ada dah. Rumah dah ada dah, okay, comel dah. Rumah ni dah comel dah. Tak ada dah nak fikir hal lain-lain. Jadi harta banyak fikir akhirat dah. Kalau kita ni boleh, kalau kita ni boleh, maknanya harta kita boleh nak banyak-banyakkan lagi. Tetapi itu menyebabkan menyusahkan kita. Cukup dah. Tapi kita terlibat dengan perniagaan yang lain pula, jadi sibuk pula kita. Sibuk pula. Tak ada masa pula. Dulu ada masa dah. Apa kita nak besar lagi sebab tujuan nanti dah besar lagi, jadi kita rehat pula akan datang. Nak tunggu rehat tu. Nak tunggu rehat tu dah sibuk je. Akhir sekali dah banyak dah. Dah banyak pula nak tinggal pula, sayang pula. Kan tinggal pula orang tak pandai urus pula. Susah pula. Memang ada Allah, hamba Allah Ta'ala jumpa. Dia punya jualan, dia kata bulanan juta. Jualan dia. Untung wallahualam. Kita tak tanya dia kabur. Juta, alhamdulillah. Tapi dia kata Allah, dia nak, hati dia nak akhirat tapi sayang. Sayang. Tapi alhamdulillah saya beri nasihat dia, tapi dia boleh terima nasihat. Saya ni orang kaya ni bimbang nak beri nasihat dia. Tapi dia terima. Tak apa, gini. Kita masukkan tauhid. Tauhid. Kita haji, kita ni dengan Allah Ta'ala bagian nikmat gini. Kita masukkan tauhid. Bila dia faham tauhid ni rezeki tangan Allah apa-apa, dia tak rasa takut. Tak rasa takut. Jadi kadang-kadang kita terpedaya dengan benda-benda macam tu. Umur kita semakin meningkat.
Yang ke tidak dapat ridha. Yang paling utama kita kuatkan azam kita, jangan fikir hal lebih-lebih, kita berusaha sungguh-sungguh biar kita dapat melakukan amal ibadat kepada Allah Taala. Lagi maka tiada maksud makan dan minum dan bersedap-sedapan. Tak ada fikir dah hal lebih-lebih. Fikir hal lebih-lebih tak ada dah. Nak bersedap-sedap, nak bernikmat-nikmat tak ada dah. Tak ada dah. Tak ada mikir dah nak melancung 2 buah negara, 3 buah negara. Kalau melancung, kalau pergi pun kerana agama tak apa. Pergi. Mana Ustaz Kamal gitu kerana Jakarta. Awak benda apa? Jumpa ulama-ulama. Tak apa lah tu. Kalau untuk kepada hal dunia tu jangan fikirlah ke dunia ni. Maka bermula Allah Taala jika dia hendak mendirikan akan dia dengan sesuatu dan dengan sebab, dan jika dia hendak didirikan akan dia dengan tiada sesuatu dan sebab, seperti malaikat. Jadi wallahu alam lah.